pernah juga satu ketika dahulu Bandaraya Kuching ini diiktiraf di peringkat dunia antara bandara yang terbaik dan terbersih sekali. Jadi saya ingin bertanyakan soalan yang spesifik kepada Tuan Ruzaimi. Secara umum, sejauh manakah alam sekitar diberi keutamaan dalam perancangan Bandaraya Kuching setakat ini? Okey, terima kasih Doktor. Memang sudah tentu bagi DBKU, alam sekitar memang merupakan satu elemen yang sangat penting dalam perancangan dan pelaksanaan program-program serta projek-projek bagi membangunkan Bandaraya Kuching, khususnya masyarakatnya. Nah, ini memang selaras dengan misi DBKU. Sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan, DBKU mempunyai misi untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan dengan mewujudkan persekitaran yang kondusif, penglibatan warga kota dan juga penyampaian perkhidmatan yang terunggul. Jadi ini dapat dilihat dengan jelas di mana DBKU telah mendapatkan persejilan antarabangsa iaitu International Standards ISO 14001 ataupun EMS 14001 yang merupakan satu sistem pengurusan alam sekitar sejak tahun 2000 lagi. So dah 20 lebih tahun dah DBKU mempunyai persejilan tersebut, dan melalui persejilan ini boleh menjadikan panduan kepada kami untuk memastikan apa saja yang kami rancang, apa saja yang kami laksanakan, mematuhi ataupun menjaga menjaga dari segi alam sekitar, dari segi aspek pemeliharaan. Oleh itu sudah pasti DBKU sebagai ejen pentadbir sesebuah bandara seperti Kuching Utara memang menitik beratkan pemeliharaan alam sekitar. Jadi ini juga terbukti sebab DBKU telah memenangi anugerah Chief Minister's Environmental Award, iaitu anugerah Ketua Menteri Sarawak bagi agensi-agensi yang memberi kepentingan kepada alam sekitar. So, anugerah ini DBKU telah menanginya sebanyak 6 kali, iaitu sejak 2007 lagi hingga sekarang, dan terakhir sekali kita telah memenanginya pada sesi 2019 hingga 2020, iaitu bagi kategori pihak berkuasa. Hendak mengelakkan bencana ini menjadi satu, bila dah berlaku barulah kita bertindak. Apakah tindakan DBKU setakat ini, usaha dalam mengurangkan risiko bencana itu berlaku? Okey, dalam pengurusan bagi meminimalkan bencana, actually dia banyak peringkat di mana DBKU, dan bukan sahaja DBKU tetapi agensi-agensi lain yang terlibat dalam kawalan pembangunan memain peranan. Contoh, kita ada tanah dan survey, kita ada NREB. So sebelum satu pembangunan itu diluruskan untuk dilaksanakan, kita adakan satu sesi dipanggil EIA, Environmental Impact Assessment. So dalam sesi Environmental Impact Assessment ni biasanya dia akan dipengurusikan oleh Jawatan Alam Sekitar, Persekutuan, ataupun the special issues adalah di bawah NREB. So mereka akan menjadi pengurusi, dan agensi-agensi yang terlibat, contohnya DBKU, DID, Jabatan Tanah dan Survey akan bersama-sama dalam jawatan kuasa tersebut bagi meneliti pelan yang disubmit. So kita akan check whether ianya mematuhi undang-undang dan juga apa-apa langkah-langkah jika ada risiko berlakunya bencana. Tuan. Maksudnya banyak pelibatan daripada agensi lain, benaran merancang dan sebagainya. Sudah tentu memang kita di BKU sebagai PBT dan juga I think semua PBT di seluruh dunia, they are very concerned about what they call this on environment. So this teknologi hijau memang banyaklah, kalau kita in the market there are a lot of green technology, dan juga ianya merupakan solusi bagi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan alam kita. Contohnya pengurusan sisa pepejal, energy efficiency, dan juga tadi kita mention about bencana alam. So these are all issues di mana kalau di DBKU our main focus will be our traditional job lah, pengurusan sisa-sisa pepejal. For example, that is one of it lah.
So kita mengaplikasikan teknologi hijau iaitu kita semula. So for example kita menggalakkan penduduk Bandar Kuching untuk mengamalkan kita semula, iaitu mengasingkan sampah kepada sampah yang harus dibuang, dan juga jika sampah tersebut dapat dikita semula hendaklah diasingkan dan dihantar ke pusat kita semula. Seperti sekarang ni di BKU kita tengah dalam perancangan. Actually kita dah plan in 2019, tetapi disebabkan oleh pandemik, so it moves slowly. So we call this station 3R KJM, iaitu station 3R Kejiran Mesra. So kita telah merancang untuk membina 14 buah pusat kita semula. So this center will be digunakan untuk penduduk setempat menghantar sampah-sampah yang boleh kita semula, dan kita ada jawatankuasa yang akan membeli. So ini adalah contoh-contoh di mana teknologi hijau dapat diaplikasikan di bandaraya. Ini juga melibatkan komuniti yang akan terlibat dalam proses itu. Definitely. The important thing is inclusivity, community itu yang kita nak. Okey. Jadi mungkin Tuan boleh tambah sedikit lagi. Apakah pendapat Tuan? Apakah method ataupun langkah yang terbaik dalam banyak-banyak teknologi dan pendekatan yang paling efektif sekali dalam mengurangkan carbon emission di Kuching? So kalau kita lihat, saya pernah terbaca isu what you call this air pollution ni. So punca utama untuk pencemaran udara adalah vehicular emission, iaitu asap kenderaan, asap daripada kenderaan bermotor. So if we can tackle that issue, definitely kita telah menyelesaikan sebahagian besar daripada masalah pencemaran kepada udara. So one of the main reason berlaku vehicular emission adalah kerana kesesakan lalu lintas. Jika berlaku traffic jam, jika berlaku kerosakan dan sebagainya, jadi kenderaan akan bergerak perlahan. So the best way untuk kita memastikan untuk mengurangkan vehicular emission is to memastikan trafik sentiasa berjalan dengan lancar. So banyak kaedah lah yang kita boleh buat. Bagi di BKU, one of the main cara kita buat adalah kita menempatkan traffic warden. Traffic warden untuk mengawal. Kalau you drive in Kuching, memang you tahulah di BKU traffic warden, kalau kat roundabout tu, kalau dia orang tak turun ataupun lambat sikit, confirm jam. So itulah gunanya our inisiatif bagi memastikan kelancaran. Juga kita what do you call it, combine dengan teknologi digital, where we have this CCTV all around the city. So this CCTV akan membuat pemantauan. Contohlah jika berlaku kemalangan, confirm akan berlaku kesesakan, ada bottleneck. So dengan adanya CCTV, kita dapat mengesan pada peringkat awal, dan kita akan alert anggota kita untuk pergi ke lokasi dan memastikan trafik akan berjalan lancar lepas itu. Baik, menggunakan pendekatan baik, kita gembira mendengar ini, dan kita ingin tanya Tuan Rozaimi. Ya, saya. Kita banyak bercakap tentang melibatkan komuniti awam dengan PBT. Bagaimana pula dengan komuniti di pihak industri dan peniaga pula? Bagaimana kita nak mempromosikan penggunaan teknologi hijau di kalangan pihak swasta dan industri? Okay, actually kita punya pendekatan merangkumi semua, bukan saja kejiranan, tetapi termasuk even the industrial players and even our what you call business facilities. For example, untuk premis niaga, contohnya kedai kopi ke apa kan. So there is thing with initiative yang kita panggil warming up composting. So kita sekarang ni tengah giat untuk to introduce this sort of waste conversion. Jadi sampah ataupun sampah daripada dapur, daripada sisa makanan, ianya tak perlu pergi ke landfill, tapi boleh digunakan sebagai kompos. So itu satu cara lagi lah. Dan untuk industri, buat masa ni memanglah kita tak ada any sort of incentive, because actually it's not within the jurisdiction of the BKU untuk kawalan industri. Tapi bagi di BKU, kita mengenakan some sort of control mechanism. We call this basic entitlement untuk sampah. Jadi untuk setiap premis di kawasan di BKU, khususnya premis niaga, kita menetapkan limit untuk sampah yang dibuang, yang dia layak
untuk dipungut. Jadi jika ianya melepasi had tersebut, then they have to pay. So it's a user pay concept. So dalam pada itu kita mengajar premis industri ke even hospitals, private hospitals ke apa, untuk memastikan mereka mengawal sampah mereka. So I have an experience pada mula-mula kita memperkenalkan sistem integrated waste management. Sebuah private hospital, dia penjaan sampah yang sangat banyak. So bila kita adopt the user pay principle, kita katakannya you will be charged about 4,000 per month. So dia pun panik lah. So we come to assist them and kita kata look at your waste. Menakan sampah you is recyclable waste, packaging. So bila dia redo balik, and actually dia tak ada charge pun actually, because that is how we handle this industrial one. Amat menarik pendekatan ini. Baik, kita perlu berehat seketika, tapi sebelum itu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Rozaimi kerana kita selepas ini, sesi ini akan disertai oleh